Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe kepada channel saya mohhon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi saya ada membuat satu poll ataupun bahasa Melayu panggil apa, undian di dalam channel YouTube saya dan juga di dalam beberapa dua laman Facebook yang ada saya ada akses lah sebagai moderator dan juga admin, berkenaan dengan isu pengeluaran untuk air citra sebanyak RM10,000. Okey. Kena pegang handphone lah, tengok skrip sikit. Okey. Jadi daripada poll tersebut kan, saya tunggu sehingga 3,000 tapi tak sampai tu, ada 2,009 lagi. Jadi saya pun tak apalah, teruskan dengan syuting. Dan saya ambil sedikit data daripada poll di dalam pada laman Facebook. Jadi di YouTube saya dapat total undian sebanyak 2,900 yang mengundi di dalam laman Facebook saya. Terima kasih kepada, saya percaya semuanya adalah subscribers di channel Video Selamat. Terima kasih kerana memberikan kerjasama bagi mendapatkan maklum balas daripada anda semua, dan juga beberapa ratus di dalam laman Facebook. Jadi saya boleh kitarkan jumlah poll ni adalah 3,000 undian. Okey, daripada 3,000 undian ni 95% bersetuju dengan pengeluaran untuk citra sebanyak RM10,000, manakala 5% lagi tidak bersetuju, yang mana 5% ini adalah pada kadar sebanyak 150 orang yang tidak bersetuju dengan pengeluaran ini, kerana mereka ni saya melihat ada pandangan berkenaan dengan isu dividen dan mereka ini juga merasakan tidak ada keperluan serta kebimbangan mereka ini terhadap baki apabila bersara kelak. Jadi ketiga kebimbangan ini adalah salah satu isu yang agak relevan, tetapi isu ini adalah subjektif terhadap setiap individu yang berminat untuk mengeluarkan air citra sebanyak RM10,000, sebab kita tak boleh bandingkan keadaan kita dan juga dengan keadaan orang lain. Ada yang merasakan tidak memerlukan, ada yang rasa memerlukan. Cuma bagi mereka yang sedikit bimbang dengan isu dividen ni, insya-Allah jika kita melihat suku kewangan pertama KWSP pada tahun ini, keuntungan yang dicatatkan adalah lebih tinggi lagi daripada tahun 2020. Tapi kita juga masih tertunggu lagi untuk pertengahan tahun. Bagi prestasi kewangan KWSP masih lagi belum ada laporan, dan saya percaya ianya juga adalah memberansangkan. Okey, jadi di sini memandangkan Dr. Ashraf Wajdi ada menyatakan bahawa beliau telah mendapat slot untuk bertemu dengan CEO KWSP pada minggu ini. Jadi saya buat poll ini dan saya berharap poll ini serta maklumat daripada poll ini dapat Dr. Ashraf gunakan untuk menyampaikan, ataupun sesiapa saja yang ada kuasa, yang ada suara, untuk menyampaikan perkara ini kepada pihak-pihak yang terbabit, pihak-pihak yang berwajib. Okey, jika sebelum ini isu panjang sikit, minta maaf air citra itu air sinar 2.0 dulu yang dipanggil adalah macam yang memberikan pandangan yang sangat berbeza daripada apa yang rakyat mahukan. Mereka ini mungkin tidak mewakili majoriti suara-suara pencarum, tetapi macam saya sendiri, saya tidak membayar saya punya yang terlibat dalam poll ini. Ini adalah poll yang dilakukan daripada viewers di channel saya, dan mereka ini memberikan undian dan juga komen, saya percaya adalah secara jujur. Okey, jadi daripada jumlah sebanyak saya boleh katakan 3,000 undian yang saya perolehi ini, 82% memilih untuk option dibayarkan secara one-off payment, one-off RM10,000, tetapi haruslah ditolak dengan baki yang telah dibayar pada bulan 8 dan juga pada bulan 9. Jadi kalau kata dilaksanakan pada bulan hadapan ataupun dilaksanakan pada bulan 11, contohnya kalau dilaksanakan bulan 11, tolak dah 3,000 bayar sampai bulan 10, jadi di one-off kan 7,000 tu, terus tidak ada dah bayaran
bulanan. Itu adalah permintaan sebanyak 82% yang melibatkan seramai 2,460 orang yang memberikan undian di dalam Facebook dan di dalam YouTube. Majority not one off. Dapat one off dah settle. Dah tak mau dah ada bayaran bulanan yang lain. Kemudian 8% pula bersetuju dengan peningkatan dalam bayaran bulanan, iaitu berkadar dalam RM2,500 hingga RM2,700 tanpa ada sebarang penambahan di dalam bulan bayaran. Maksudnya bulan masih kekal bayar sampai Disember, tetapi bayar bulanan tu masukkan lebih. Kalau sekarang kita dapat, contohnya yang keluarkan RM5,000, kita dapat RM1,000 sebulan, tetapi mereka ini yang 8% ini ataupun sebanyak 240 orang ni berharap agar bayaran bulanan tu dapat dipertingkatkan. Mereka ini nak ada bayaran secara bulanan, tetapi bayaran bulanan tu instead of RM1,000 sahaja, mereka nak RM2,000 ataupun RM2,500 ditingkatkan. Dan kemudian golongan yang ketiga adalah 5% adalah individu yang memilih untuk tambahan RM10,000 ini, yang mana mereka memilih untuk kekal bayaran RM1,000 sebulan tetapi ditambahkan bulan bayaran sehingga Mei tahun 2022. Mereka ni mereka nak kekal 150 orang ni, mereka nak kekal bayar RM1,000 sebulan. Mereka merasakan RM1,000 ini mencukupi untuk survival mereka pada setiap bulan, tetapi mereka nak tempoh pembayaran ini dilanjutkan sehingga bulan Mei tahun 2022 untuk memberikan satu ruang ataupun jangka masa yang selesa bagi orang kata untuk persediaan untuk masuk ke tahun hadapan pula. Okey, dan kemudian 5% saja adalah yang tidak bersetuju dan saya telah mengulaskan tadi. Kemudian daripada 95% yang bersetuju ini, kenapa mereka bersetuju? Yang hanya dua sebab alasan utama saja yang saya tengok pada komen ada saya pun tak ingat dah, like ada 600 lebih. Okey, komen saya pun tak ingat apa dah. Tetapi yang pertama adalah untuk kelangsungan hidup, untuk saraan anak-anak, keperluan sekolah, keperluan perkara-perkara lain. Ada juga yang terpaksa menanggung ibu bapa, ada juga yang terpaksa menanggung adik-beradik yang mana kehilangan pekerjaan, walaupun masing-masing ada mendapat bayaran untuk BPR, BKC dan sebagainya, tetapi bayaran ini adalah diberikan secara setahun 2 kali 3 kali macam tu. Jadi untuk survival secara bulanan tu, mereka ini masih lagi struggle. Jadi mereka memerlukan wang iCitra ni sebanyak RM10,000 bagi meneruskan kelangsungan hidup, sama ada hidup dia sahaja, hidup dia dan keluarga dia, anak dan isteri juga, ataupun hidup dia dan keluarga dia yang lebih besar, itu melibatkan adik-beradik ataupun ibu bapa mereka. Yang kedua adalah digunakan untuk menyelesaikan hutang. Macam saya sendiri, saya menggunakan untuk menyelesaikan hutang-hutang kecil saya. Jadi apabila saya dapat menyelesaikan hutang-hutang kecil saya, alhamdulillah, daripada segi gaji bulanan dan sebagainya, kita mempunyai wang lebihan yang lebih selesa. Jadi di situ orang kata untuk bulan-bulan selepas dapat menyelesaikan hutang dan sebagainya, kita bernafas pun dengan lebih lega. Ini adalah dua alasan utama yang mana mereka ini tujuan mereka untuk meminta pengeluaran sehingga RM10,000. Jadi daripada apa yang saya teliti, saya tahu bahawa untuk meminta pengeluaran secara one off payment sebanyak RM10,000 ataupun baki daripada balance yang tinggal untuk pembayaran iCitra ni mungkin agak sukar dilaksanakan, sebab ianya adalah satu jumlah yang besar jika melibatkan 4 hingga 5 juta pencarum yang mengeluarkan melalui program iCitra ini. Tetapi apa yang saya boleh buat rumusan adalah, yang pertama, berikan pilihan kepada pencarum melalui sistem pindaan seperti yang telah dilakukan dalam iCitra pada bulan 3 yang lepas, yang mana pindaan boleh dilakukan daripada RM1,000 sehingga ke RM5,000, yang mana total keseluruhan pengeluaran iCitra adalah seperti yang disadangkan sebanyak RM10,000. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kaedah pembayaran, saya mencadangkan agar diwujudkan satu kaedah, dua pilihan untuk kaedah pembayaran. Yang pertama adalah kaedah pembayaran secara one off, tetapi bukan one off lump sum selesai semua terus, adalah one off untuk pindaan itu sahaja. Jika pindaan itu RM1,000, one off RM1,000 tu. Jika pindaan itu RM5,000, one off untuk RM5,000 tersebut.
kemudian disambung dengan bayaran bulanan RM1,000 seperti apa yang dilakukan sekarang. Jadi akan ada pertambahan 1 bulan. Maksudnya pembayaran air ni akan berlanjutan sehingga ke bulan Januari 2022. Itu pilihan yang pertama. Ada pilihan one off payment yang mana maksimum adalah sebanyak RM5,000 daripada amount pindaan jika diluluskan. Yang kedua adalah pilihan untuk pembayaran cadangan saya secara peningkatan bayaran bulanan. Maksudnya kalau sekarang dibayarkan RM1,000 ditingkatkan menjadi RM2,000, RM2,500 ataupun RM3,000 sebulan, yang mana kadar untuk bayaran bulanan ini dikekalkan sehingga ke bulan Disember 2021 seperti program asal penubuhan ataupun tertubuhnya Air Citra ini. Jadi ini adalah dua pilihan bayaran yang saya lihat adalah win-win situation bagi pihak KWSP dan juga pihak pencarum. Pihak KWSP tidaklah perlu orang kata mencairkan banyak aset dan juga sebagainya, kerana mereka boleh memberikan ruang kepada pencarum untuk memilih sama ada one off secara maksimum RM5,000 sahaja ataupun dalam peningkatan bayaran bulanan. Ini yang saya harap dapat didengari, dapat dilaksanakan dan dapat dibawa kepada pihak-pihak yang berwajib. Jadi saya harapkan mereka di luar sana, contoh seperti Dr. Ashraf Wajidi, Datuk Seri Najib dan sebagainya, kita harap agar cadangan-cadangan seperti ini didengari dan juga diambil kira, kerana ini adalah pada saya yang betul-betul genuine suara rakyat. Sebab kita bukan pilih undi ni daripada undi ni tidak bias, undi ni daripada mereka yang di luar sana yang merasakan sangat-sangat memerlukan wang dalam keadaan sekarang. Jadi itu saja sedikit perkongsian berkenaan dengan poll ataupun undian yang saya telah lakukan sebelum ini. Terima kasih banyak kepada mereka yang memberikan kerjasama untuk mengundi. Alhamdulillah mendapat orang kata apa, undian ataupun respon yang sangat baiklah daripada anda semua. Terima kasih lagi sekali. InsyaAllah saya harap perkara ini dapat disampaikan dan dapat didengari oleh pihak-pihak berkenaan dan ianya dapat dilaksanakan dengan kadar yang segera. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudah datang untuk menonton. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.